Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Kita sambung pada pagi ini muka surat 73. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi ad-daraini amin. Fi syawahid al-aqliyah, pada menjelaskan tentang syawahid. Syawahid iaitu penyaksian daripada akal, berhubung dengan kelebihan ilmu, fadilatul ilmi secara umum, walaupun dalam tajuk-tajuk atau bab-bab sebelum ini Imam Al-Ghazali rahimahullah mengemukakan kepada kita 3 bab berkenaan dengan kelebihan ilmu, iaitu bab fadlul ilmi, kelebihan ilmu itu sendiri. Yang keduanya bab fadlul ta'allum, kelebihan belajar. Dan yang ketiganya bab fadlu atau fadilatu at-ta'lim, kelebihan mengajar ataupun menyampaikan ilmu. Dan sebelum ini dia kemukakan kepada kita dalam bentuk dalil Al-Quran diikuti dengan hadis, kemudiannya asar as-sahabah wa salafus salih. Asar ataupun kita terjemahkan asar ni sebagai peninggalan para sahabat dan juga salafus salih. Untuk tajuk hari ini Imam Al-Ghazali dia ingin mendedahkan atau menceritakan kepada kita syawahid al-aqliyah, penyaksian daripada akal sendiri tentang kehebatan ilmu ataupun kelebihan ilmu. Dalam terjemahan kita ini, penterjemah kita Dr. Tengku Ismail Yaqub, dia terjemahkan dengan dalil-dalil akal, petunjuk-petunjuk akal. Ketahuilah bahawa yang dicari dari bab ini, maknanya apa yang ingin kita ketahui dari bab ini ialah mengenal fadilah, yakni kelebihan dan kenilaian ilmu. Dan selama belum dipahami kelebihan itu sendiri dan tidak diselidiki maksud daripadanya, maka tidak mungkinlah diketahui adanya kelebihan itu menjadi sifat bagi ilmu atau bagi yang lain dari segala persoalan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, apa yang kita nak fahami itu dalam bab ini ialah fadilah, kelebihan dan juga nilai ilmu. Tapi kita tak akan dapat memahami kelebihan ilmu melainkan setelah kita memahami maksud kelebihan itu sendiri. Maksud al-fadilah dulu, yang tu kena faham dulu. Nanti kita tak tahulah, mana kita tak boleh nak fahami bagaimana dikatakan kelebihan itu, ilmu itu sendiri, kalau maksud kelebihan itu pun kita masih lagi samar-samar. Maka sesungguhnya telah sesat jalan orang yang ingin. Sesat di sini dengan makna tersasar, tidak mencapai maksud. Orang yang ingin mengetahui bahawa si Zaid itu seorang filosof atau bukan, sedang dia belum lagi mengetahui erti dan hakikat ilmu filsafat itu. Jadi macam mana kita nak tahu seorang itu ahli falsafah ataupun tidak?
Ya, sedangkan pengertian falsafah itu sendiri pun kita tak tahu. Kita tak boleh nak gambarkan dalam pemikiran kita. Sama juga bila kita nak kata ilmu ni mempunyai kelebihan. Jadi macam mana kita tahu bahawasanya ilmu ni benar-benar ada kelebihan atau tidak. Sedangkan istilah kelebihan itu sendiri pun kita masih sama-sama lagi. Jadi sebab itu sebelum kita nak dia nak dedahkan kepada kita betul atau tidak ilmu ni ada kelebihan, maka dia nak cerita kepada kita maksud kelebihan tu apa dia? Al-fadilah tu apa makna dia? Al-fadilah berasal dari perkataan al-fadl. Ya, alif, lam, fa, dad, lam, al-fadl. Iaitu lebih, az-ziyadah. Makna al-fadilah berasal daripada kata al-fadlu iaitu az-ziyadah, yakni lebih. Apabila bersekutulah dua benda dalam suatu hal dan salah satu daripada keduanya tertentu dengan suatu kelebihan, mana ziyadah, maka dikatakanlah itu kelebihannya. Mana lahu fadlun dia panggil. Bila dua benda itu ada dia panggil ciri-ciri yang sama. Tapi salah satu daripadanya itu ada dia panggil dominan, ada lebih. Maka itu dikatakan salah satu daripada yang dua itu, salah satu daripadanya itu lahu fadlun. Dia ada kelebihan. Dan ia mempunyai kelebihan dari yang daripadanya. Dan ia mempunyai kelebihan dari yang daripadanya. Manakala kelebihan itu mengenai yang menjadi kesempurnaan sesuatu itu sendiri. Jadi dia mempunyai kelebihan mana daripada yang satu lagi lah, dibandingkan daripada satu lagi. Dan sudah tentu kelebihan itu mengenai yakni bersangkutan yang menjadi kesempurnaan sesuatu itu sendiri. Ya, kerana Imam Al-Ghazali nanti dia akan sebut ada di sana kita nampak lebih tapi sebenarnya kekurangan. Ya, sebagai contohnya kelebihan dalam bentuk ketumbuhan. Ya, makna isi lebih. Contohnya seorang tu dia berlaku ketumbuhan pada tubuh dia. Jadi ketumbuhan itu memang satu benda yang lebih. Ya, orang lain tak ada, tak berlaku pada orang lain. Tapi dari segi itu bukan makna kesempurnaan, itu adalah kekurangan. Jadi sebab itu maksud kelebihan yang dimaksudkan di sini, yang dikehendaki di sini ialah kelebihan yang menjadi faktor kesempurnaan. Sesuatu itu berbanding dengan yang lain. Itu yang dimaksudkan. Umpamanya kata dia, kuda itu lebih utama dari keldai. Ya, dari segi fizikal hampir sama kuda dengan keldai. Tapi semua sedia maklum, kuda ini lebih daripada keldai. Ya. Dengan erti bahawa kuda itu bersekutu dengan keldai tentang sama-sama mempunyai kekuatan mengangkut. Mana kuda dapat mengangkut dan keldai pun dapat mengangkut. Tetapi kuda melebihi keldai dengan kekuatan tampil ke depan, berlari dan ketangkasan melompat serta kebagusan bentuk. Itu di mana kelebihan. Kelebihan kuda daripada keldai. Walaupun dua-dua boleh mengangkut, boleh dijadikan sebagai kenderaan pengangkutan, tapi kuda ini yang pertama sekali dia tampil ke depan, dapat meluru ke depan. Keldai ini dia berjalan, dia panggil perlahan-perlahan. Yang kita tengoklah keldai berlari. Ya, dia ni berjalan ketek-ketek betul lah. Tapi kelebihan keldai ini dia tahan. Dia panggil apa? Kalau jarak jauh itu kuda ini dia berlari. Tapi kalau jarak jauh keldai lah. Dan jarak 40 km, 50 km dia mempunyai ketahanan. Dia sama macam unta juga. Tapi kelebihan unta ni dia dapat melintasi padang pasir. Keldai pula dia tak mampu nak melintasi padang pasir dalam cuaca yang ekstrim. Itu kelebihan masing-masing.
Begitu juga berlari, tangkas, melompat. Dan juga dari segi kebagusan bentuk. Kuda lebih cantik. Kalau diumpamakan keledai itu mempunyai suatu kelebihan daging tumbuh, maka itu tidaklah dikatakan suatu kelebihan. Kerana itu adalah suatu tambahan pada tumbuh dan suatu kekurangan dalam arti yang sebenarnya. Dan dengan makna namun. Dan ni dengan makna namun. Kerana itu, ketumbuhan itu adalah suatu tambahan yang memang ziyadah. Tambahan. Tapi tak boleh kita katakan fadlun, kelebihan. Kerana pada masa yang sama, dia tambahan itu merupakan kekurangan dalam arti yang sebenarnya. Jadi tidaklah termasuk kesempurnaan sedikit pun. Dan haiwan itu dicari untuk maksud dan sifatnya. Tidak untuk tubuhnya. Jadi ini hakikatlah dipanggil setiap haiwan itu bukan dimaksudkan semata-mata tubuh sifatnya, tapi dari fungsinya tu. Itu yang menggambarkan sejauh mana kelebihan dia berbanding dengan haiwan-haiwan yang lain. Dan fungsi dia itu. Apabila ini telah anda fahami, jelas tadi. Jelas bahawasanya fadilat itu apa makna dia? Fadilat ini adalah kelebihan. Kelebihan yang menjadi kesempurnaan sesuatu itu. Itu makna fadilat, bukan semata-mata kelebihan. Jadi sebab itu, dalam hidup kita ini, sebelum kita membaca apa yang diulas, apa yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang ilmu, di mana duduknya kelebihan ilmu, di mananya sempurnanya ilmu itu, sebagai suatu yang punya fadl, kelebihan, berbanding dengan yang lain-lain. Maka kita dapat belajar di sini bahawasanya dalam hidup kita ini, kita perlu mencari sesuatu yang benar-benar al-fadlu, bukan semata-mata ziyadah. Sebagai contohnya, kadang-kadang kita ni asalkan benda itu lebih daripada orang lain saja, kita menganggap itu kelebihan. Tapi sebenarnya dia kekurangan. Sebagai contohnya penampilan luaran. Penampilan luaran. Kita mungkinlah kita menggambarkan bahawasanya bila kita menonjolkan diri kita dalam satu rupa yang ada kelebihan. Tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala, itu menjadi riak. Contohlah kita kata, ini menjadi riak. Memanglah orang nampak kita ni hebat, nampak kita ni ahli ibadat contohnya bila kita menunjuk-nunjuk dalam ibadat. Tapi bila kita selidik, berapa banyak pahala yang telah kita hilang. Dengan sebab, dia panggil penonjolan yang luaran itu nampak lebih, tapi rupa-rupanya di sisi Allah Ta'ala, di sisi batin itu, kita telah rosak. Amalan kita rosak, hati kita rosak. Jadi sebab itu, kita perlu renung sungguh-sungguh. Setiap aspek itu ada kelebihan. Tapi yang kita nak cari itu ialah kelebihan yang bukan berupa macam ketumbuhan tadi, kanser tadi. Jadi Imam Ghazali dia bagi satu perumpamaan seolah macam untuk menyedarkan kita. Ada kelebihan, rupa-rupanya kanser yang boleh merosakkan kita. Dan ada kelebihan yang memang kelebihan yang sebenar-benar kelebihan. Dan itu yang kita nak cari. Jadi sekarang ni kita tengok apa Imam Al-Ghazali nak sebut tentang ilmu. Apabila ini telah anda fahami, maka tidaklah tersembunyi lagi bagi anda bahawa ilmu itu suatu kelebihan jika dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain. Maknanya orang berilmu, sifat ilmu ni manusia yang berilmu. Sebab ilmu ni dia bukan satu objek. Dia adalah arak ni panggil. Sifat ni panggil. Contoh macam kalau kita kata objek ni manusia ni kita boleh ukur lah tinggi, rendah. Tapi ilmu ni kita tak boleh tahu seorang tu berilmu atau tidak. Melainkan apabila dia menulis. Melainkan apabila dia bercakap. Melainkan apabila ilmu itu tergambar pada akhlak dia. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali sini dia sebut sifat. Dia panggil, ilmu itu adalah kelebihan, suatu kelebihan jika dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain.
Terutama sekali bila dibandingkan dengan sebalik pada ilmu, iaitu jahil. Sifat jahil, kejahilan. Sebagaimana kuda itu mempunyai suatu kelebihan bila dibandingkan dengan haiwan-haiwan yang lain. Bahkan kecepatan melompat adalah suatu kelebihan pada kuda dan tidaklah itu suatu kelebihan yang mutlak. Dan dengan makna namun juga. Dalam keadaan. Ataupun dalam keadaan, walaupun kuda ini dia ada kelebihan daripada haiwan-haiwan yang lain kerana dia boleh, tuan-tuan, sebaiknya melompat ini, tuan-tuan letak dalam kurungan itu meluru. Kerana dalam bahasa Arabnya Imam Al-Ghazali sebut al-adwa. Al-adwa. Bal syiddatul adwi fadilatun fil fars. Bahkan kekuatan ada aduan jarian, berlari, meluru ke depan. Itulah satu-satunya kelebihan kuda kalau kita perhatikan. Tidaklah itu suatu kelebihan yang mutlak. Yang ini maksudnya dengan adanya kelebihan berlari itu bukanlah suatu kelebihan dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan, dalam keadaan tertentu saja. Ada kalanya kita tak nak kuda itu berlari. Kita tak nak kuda itu berlari. Maka pada ketika kuda itu berlari, maka dia bukan kelebihan lagi. Bila pada ketika tuan dia tak nak kuda dia berlari, maka kelebihan itu bukan lagi kelebihan. Tapi ilmu ni, malah nak cerita selepas ini, dia memang bila-bila masa pun ilmu ni adalah kelebihan. Sama ada kita berada dalam negeri, adanya ilmu itu kelebihan. Ketika kita berada luar negeri, musafir, adanya ilmu pun satu kelebihan. Kerana ilmu ni senantiasa dia boleh membantu manusia. Ilmu itu adalah satu kelebihan pada dirinya dan secara mutlak bila-bila masa pun. Dan bila-bila masa pun. Di dunia pun dia lebih, di akhirat pun dia lebih. Di sisi manusia pun orang akan melihat kita ada kelebihan dengan ilmu. Di sisi Allah Ta'ala pun Allah akan melihat kita ni ada kelebihan dengan ilmu. Kerana itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Mumtahanah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang dikurniakan ilmu darajatin, dengan darjat-darjat yang tidak disebut berapa, di mana akan berhenti darjat itu, nakirah. Jadi sebab itu semakin berilmu seseorang itu, maka di sisi Allah Ta'ala sendiri darjatnya akan semakin meninggi. Jadi sebab itu kata Imam Al-Ghazali, kerana ilmu itu sendiri adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Di antara sifat Allah yang wajib, yang diisbatkan oleh akal, yang diakui oleh akal sendiri, dan juga wajib diisbatkan oleh akidah kita, kerana syariat sendiri pun menyebutkan Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Maka itu menggambarkan bahasanya kelebihan ilmu, kerana dia adalah salah satu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu sendiri. Dengan ilmulah mulia para malaikat dan nabi-nabi. Bahkan kuda yang cerdik adalah lebih baik dari kuda yang bodoh. Maknanya tadi, kalau dari segi kepantasan berlari, kuda mengatasi keldai. Tapi kalau di sana ada kuda yang lebih cerdik daripada kuda yang lain setelah diajar. Dan diajar oleh tuan dia, dilatih dan sebagainya, maka dia jadi mahir dengan latihan. Suatu kemahiran yang asal tidak ada pada dia. Dia lahir, kemahiran itu muncul dengan sebab ilmu yang diajar oleh tuan dia, oleh pengasuh dia, oleh pelatih dia. Maka dia menjadi lebih afdal, lebih sempurna, lebih daripada kuda-kuda yang lain. Dari itu, ilmu itu suatu kelebihan mutlak. Tanpa diperhubungkan dengan yang lain. Walaupun tak dikait dengan yang lain. Maka ilmu itu sendiri, dia merupakan kelebihan. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, orang berilmu,
dia tak perlu penampilan luaran sangat. Ya. Ada setengah orang, cuba terpati tengok, alim ulama kita, tuan-tuan guru kita, dia pakai pakaian yang tak setera mana pun, tapi dia tetap akan disanjung oleh orang lain. Dia datang saja, semua orang menunggu. Tapi ada orang dia berpenampilan sebagai orang alim. Bila contohlah, sebab itu di setengah tempat tidak diizinkan oleh orang yang tidak alim untuk memakai pakaian orang alim. Contoh macam di Iran. Di Iran, yang boleh pakai serban hanyalah Ayatullah dan Hujatul Islam saja. Ayatullah dan juga Hujatul Islam. Mana tu peringkat dia panggil pengajian yang tertinggi lah. Kalau sebelum itu tak diizinkan untuk pakai serban di sana. Serban cara dia lah. Satu hitam, satu putih. Dikatakan serban hitam itu hanya boleh dipakai oleh Ahlul Bait saja. Oleh Ahlul Bait saja. Adapun yang bukan Ahlul Bait, dia akan pakai serban putih. Tapi dia sudah mencapai tahap Hujatul Islam. Kena semak lebih lanjut lah. Kerana anak pun tahu-tahu begitu saja. Di Al-Azhar pula, di Mesir, dia ada pakaian serban ulama, iaitu yang tengah dia tu warna merah, kopiah kita panggil warna merah, dan dililit dengan serban putih. Kalau yang lain daripada itu, silakanlah pakai. Tapi kalau seorang itu dia bukan ulama Al-Azhar, dia pakai, orang akan tanya, kamu ni ulama Azhar, kamu tamat Al-Azhar bila? Lalu kalau kawan tu dia menjawab, dia kata saya bukan ulama Azhar. Masyarakat akan kritik dia. Kamu tak boleh pakai pakaian ni. Ini pakaian Al-Azhar saja. Kemudian di tengah dia tu, di tengah sampai ke belakang tu ada tali. Yang kalau perasan, dia ada tali biru, ada tali hitam. Tali biru, dia panggilnya dia kopiah tu dia tarbus lah. Kalau buang tu dia nampak macam tarbus. Kemudian ada tali. Di tengah itu tali yang turun ke bawah. Kemudian bila dililit dengan serban, maka tali itu hanya akan kelihatan kalau dia menunduk. Dia tunduk, baru nampak atas. Ada tali rupanya. Tali ada biru, ada warna hitam. Biasa kalau zaman ana dululah di Mesir dulu, tahun 1997, kalau tak berubah, tali biru itu adalah hafiz. Hafizul Quran. Qari. Tapi kalau tali hitam, maka itu adalah orang yang mengaji alim, dia panggil ulama. Mana dia mengaji fiqh, dia mengaji akidah, mana dia takhasus dalam salah satu bidang, sama ada usuluddin ataupun syariah. Itu dia panggil pakaian. Tapi di tempat kita di Malaysia ini, dia bebas. Semua orang boleh pakai serban dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang penampilan itu orang menyangka kata dia alim contohnya. Mana dengan sifat, dengan penampilan. Tapi bila bercakap, orang tahu rupanya dia hanya memakai serban sebagai orang kata sunnah Nabi contohnya. Dia bukan alim. Jadi sebab itu, ilmu ni tak pakai serban pun dia adalah kelebihan mutlak. Dia sebagai satu kelebihan secara mutlak. Jadi sebab itu, orang alim, dia tidak perlu berhias sangat dari segi penampilan, luaran, kerana kalau benar dia alim, dia dengan sendirinya akan disanjung oleh masyarakat dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diperhubung dengan yang lain. Tanpa melulu kepada penampilan luaran. Ketahuilah bahawa sesuatu yang bernilai lagi digemari itu terbagi kepada 3. Sesuatu yang bernilai, mana yang menjadi kelebihan yang dicari oleh manusia itu ada 3 dia panggil 3 jenis. Yang pertama, dia dicari untuk yang lain, bukan dia sendiri. Dia dicari, lebihnya itu kerana dia boleh menyampaikan kepada suatu kelebihan yang lain yang lebih besar. Itu yang pertama.
Yang kedua, dia dicari kerana benda itu sendiri. Maknanya yang kedua ni dia dicari kerana dia adalah ghayah ataupun hadaf. Dia sendiri itu menjadi matlamat. Yang ketiga, dicari untuk tujuan yang lain dan bersama untuk benda itu sendiri. Maknanya dia ada dua tujuan. Dicari kerana dia itu sendiri dan juga kerana dia boleh menyampaikan kepada yang lain. Maka yang dicari kerana benda itu sendiri adalah lebih mulia dan lebih utama daripada yang dicari untuk lainnya. Imam Al-Ghazali dia bagi contoh pada kita nanti. Yang dicari untuk lainnya, mana bukan dicari kerana dia itu sendiri, tapi kerana dia itu boleh mencapai yang lain, iaitu dirham dan dinar, yakni wang. Wang. Keduanya, dirham dan dinar, yakni wang, keduanya adalah batu. Tuan-tuan dan puan tulis itu. Ibarat batu, tidak ada gunanya. Kalau tidaklah Allah menjadikan keduanya itu sekadar untuk memudahkan kita memperolehi keperluan hidup. Maka dirham dan dinar itu sama saja dengan batu yang terletak di tepi jalan. Itu. Maknanya wang ni kita cari bukan kerana dia. Kita cari semata-mata kerana dia itu boleh kita gunakan bagi membeli barang. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, bila kita pergi ke Indonesia sebagai contoh, ringgit Malaysia tu dah tak guna. Di Malaysia saja dia berguna. Bila sampai di airport di Indonesia, kita terpaksa tukarkan ringgit itu kepada rupiah. Baru jadi guna. Tidak dia tak jadi guna. Walaupun di Malaysia itu sangat bernilai lah. Jadi begitulah juga tuan-tuan sekalian. Itu pun kita kata masih kita kata berguna jugalah sebab dapat ditukar. Dapat ditukar dengan wang Indonesia. Tapi kalau kita masuk dalam alam kubur nanti, ringgit itu sendiri, dolar ke, apa saja, emas ke, bila berada di alam kubur, malaikat tak akan kita hulurkan apa saja mata wang, malaikat tak akan terima. Maka yang bernilai itu apabila kita dapat menjawab dengan baik soalan malaikat. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Kenal atau tidak Rasul yang diutuskan kepada kamu? Jadi di akhirat khususnya, terutamanya, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti kata Allah, hari yang tidak memberi guna harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka di situ, itulah dipanggil kelebihan yang sebenar di akhirat. Yang dicari untuk benda itu sendiri, jadi jelas pada kita bahawasanya dinar dan dirham dicari, ada kelebihan, kalau tidak manusia tak akan cari. Tapi bukan kelebihan itu pada dia, melainkan hanya sekadar dia itu menjadi faktor untuk kita mengejar yang lain. Itu. Dan yang dicari untuk benda itu sendiri ialah kebahagiaan di akhirat dan kesenangan memandang wajah Allah Ta'ala. Ini menjadi matlamat sebenar. Matlamat sebenar. Memang dicari. Memang kita mencari kebahagiaan di akhirat. Mana orang yang cerdik. Sebab itu Nabi sebutlah hadis Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa muhasabah diri dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Dan lebih-lebih lagi kesenangan, kebahagiaan memandang wajah Allah Ta'ala. Dan yang dicari untuk benda itu sendiri dan untuk lainnya, mana dicari kerana dia sendiri itu merupakan satu kelebihan, bahkan pada yang sama dia juga boleh menyampaikan kepada yang lain yang lebih tinggi daripada dia. Seperti keselamatan tubuh,
Keselamatan seseorang itu umpamanya dicari dari segi bahawa keselamatan itu adalah keselamatan bagi tubuh dari segi kepedihan, mana untuk mengelakkan kita ni menderita, dan dengan keselamatan itu dicari untuk berjalan dan mencapai maksud-maksud dan hajat keperluan yang lain. Jadi kalau dinar dan dirham, dia sendiri itu tidak ada dipanggil kelebihan. Kelebihan dia kerana dia boleh menyampaikan kita kepada yang lain. Kita boleh memiliki keperluan dengan sebab dia. Tapi dia sendiri itu tidak ibarat batu, kata Imam Ghazali. Yang tadi ni kebahagiaan akhirat dan kesenangan melihat wajah Allah. Memang kita mencari dia itu sendiri. Dan tubuh pula, dua matlamat. Kita cari kesenangan tubuh, memang itu yang kita nak kerana tubuh kita kalau tak selamat, dia akan menderita. Dan pada yang sama, kita mencari keselamatan tubuh kerana kita nak guna tubuh ini untuk dia mencapai, untuk kita mencari yang lain-lain. Kita nak gunakan tubuh ini untuk bekerja. Kita nak gunakan tubuh yang selamat, yang sihat ini untuk kita beribadat. Jadi tubuh ni dia ada serampang dua mata lah. Kita mencari kesihatan tubuh kerana memang itulah yang kita nak. Kerana bila kita tak sihat, menyebabkan kita akan menderita. Dan pada yang sama, kita mencari kesihatan tubuh untuk kita gunakan untuk manfaatkan kesihatan tubuh ini bagi mencari yang lain, yang lebih besar daripada itu. Iaitu akhirat, bagi contohnya. Iaitu kekayaan bagi orang nak jadi jutawan. Jadi bagaimana dia nak mencapai cita-cita dia menjadi jutawan kalau tubuh tak sihat? Jadi sebab itu Imam Ghazali memberi perumpamaan pada kita. Kedudukan yang tertinggi dengan pandangan tersebut, apabila anda perhatikan kepada ilmu, nescaya anda memperolehi pada ilmu itu sendiri suatu kesenangan. Jadi ilmu ni dia masuk dalam kategori yang ketiga tadi. Kita mencari ilmu kerana ilmu itu sendiri dan juga kerana ilmu itu menjadi jambatan kepada yang lain yang lebih utama, iaitu kesenangan abadi di akhirat. Dengan pandangan tersebut, mana setelah kita faham kategori tiga tadi ni, apabila anda perhatikan kepada ilmu, nescaya anda memperolehi pada ilmu itu sendiri suatu kesenangan. Jadi keenakan dia panggil. Dan kita pernah sebut dah sebelum ni, tuan-tuan sekalian, bila kita mengaji ilmu Islam ini, jangan tunggu nak beramal, barulah kita nak mencapai kelazatan. Tidak. Kita kena, waktu mengaji ni, waktu sekarang tengah mengaji ni pun, kita kena mencapai kelazatan ma'rifah dia panggil. Itu yang menyebabkan tuan-tuan dan puan sekalian bila hadir dalam majlis ilmu, lena tu. Sebab dia panggil, tidak cuba untuk mencapai kelazatan ma'rifah. Tapi pengalaman anda sendiri, oleh sebab kita tahu nilai ilmu dan waktu baca buku dan juga mengajilah yang paling seronok sekali. Dan yang ketiganya mengajar. Sebab itu orang yang merasai kelazatan ilmu memang bagi dia mengajarlah. Belajar dan mengajar itulah yang paling ni. Kalau tuan-tuan baca Bidatul Ulama, mereka kalau boleh makan pun tak mau berhenti. Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia makan sehari sekali saja. Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, makan sehari sekali saja. Imam Nawawi dalam hidup dia, tiap-tiap hari dia hanya makan sederhana sehari sekali saja. Dan sama juga dengan tokoh mutaakhirin, iaitu Syekh Fuad Abdul Baqi. Tapi dia ni, Syekh Fuad Abdul Baqi ni, dia banyak mentakhrish, menyemak. Dia takhrish, dia letakkan penomboran, dia letakkan Sahih Bukhari, dia letakkan nombor, dia semak, kemudian dia letak penomboran, dia semak manuskrip dia panggil. Untuk memastikan cetakan-cetakan yang sedia ada ni tidak silap. Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian,
kelemahan orang Melayu ni, banyak buku-buku tidak disemak. Banyak buku-buku yang tidak disemak. Sepatutnya contohnya macam karya yang hebat ni, karya besar ni, oleh terjemahan Ihya Ulumuddin oleh Tengku Ismail Yaakob ni, sepatutnya disemak oleh orang datang kemudian. Mana khidmat itulah sebesar-besar khidmat untuk membantu masyarakat dapat membaca naskah yang paling tepat. Penterjemah ini dia telah berusaha, tapi dia ada kelemahan. Kelemahan. Semua manusia ada kelemahan. Maka memerlukan kepada mata yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dan ke-8. Ya, barulah terjemah itu akan jadi perfect. Tapi dari segi disiplin, tuan-tuan sekalian, bila kita berinteraksi dengan nusrah orang lain, kita tidak ada hak untuk meminda sebarang yang ada di dalam. Ya, tidak boleh pindah. Kalau kita kena buat terjemahan sendiri. Tapi oleh kerana terjemahan ini terjemahan yang baik, dalam semakan dia kena nota kaki lah. Ya, dia kena dalam nota kaki. Contoh macam kalau ada tokoh individu yang lain, dia semak terjemahan Ismail Yaakob ni, dia letak nota kaki di bawah lah. Okay, berdasarkan kepada semakan teks asal atau berdasarkan kepada Ittihaf, syarah Ittihaf, maksud yang sebenarnya adalah sekian-sekian. Okay? Kita bukan merendah-rendahkan penterjemah, tidak. Kita melengkapkan dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kena perhatikan sebagai contohnya karya-karya agung yang hebat dalam bahasa Arab. Kita ambil contoh macam tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli Suyuti. Ada berpuluh-puluh dipanggil hasyiah. Hasyiah ni makna nota kaki lah. Ulasan nota kaki di bawah tu. Ulama berkhidmat dia panggil. Ada dalam bentuk pembetulan, ada dalam bentuk istidrakat, maka ada yang tertinggal. Dan mereka asalkan sepatutnya Imam Suyuti tu kena jelaskan lebih sikit kerana sukar nak difahami. Tapi benda itu tak berlaku dalam masyarakat Melayu. Yang tidak berlaku dalam masyarakat Melayu menyebabkan karya-karya agung ni dibiarkan begitu saja. Sebab itu Bahrul Mazi sebagai contohnya, karya Bahrul Mazi, sebenarnya perlu ada orang yang mengkhidmatkan. Ada khidmat, hasyiah dalam bentuk hasyiah. Dan menambah dipanggil istidrakat. Dan menambah di dalam nota kaki di bawah tu, maknanya penjelasan-penjelasan, pembetulan-pembetulan dan sebagainya. Jadi itu sepatutnya dilakukan oleh dalam masyarakat Melayu, dan lebih perlu menumpukan yang itu daripada kita berbahas dalam perkara-perkara yang sebenarnya tak perlu berbahas pun. Dan berbahas Tuhan di mana contohnya, dan berbahas masalah khilafiyah, itu benda-benda khilafiyah begini sebagainya. Itu banyak habis masa di situ dan tidak menambah dipanggil tahap penguasaan ilmu dalam masyarakat kita pun. Kerana mereka masih berbahas dalam perkara-perkara yang dipanggil tahsil hasil dipanggil. Dan menghasilkan benda yang sudah ada. Berbahas benda yang sudah ada dan tidak menambah apa-apa maklumat sedikitpun. Tuan-tuan sekalian, semalam anda dengarlah dalam YouTube satu forum yang mana tiga dipanggil pembahas. Tiga-tiga itu tokoh akademik dengan orang Arab. Membahas tentang perjalanan Imam Al-Ghazali. Sebagai contoh, Imam Al-Ghazali, perjalanan dia. Termasuk yang dibahas oleh kitab Ihya Ulumuddin ni. Imam Al-Ghazali, dia pada satu tahap itu, keilmuan dia, hanyalah dia bahas semata-mata ilmu, tapi tidak membumi dia panggil. Dia bahas ilmu lah. Itu dia menulis usul fiqh. Dia menulis tentang usul fiqh. Kemudian dia tulis tentang fiqh.
Ya. Kemudian dia tulis tentang falsafah. Itu semua bentuk-bentuk teori perpustakaan. Dan dia sendiri menyedari hakikat tu. Hakikat bahawasanya dia bergelumang dengan ilmu ini semata-mata ilmu. Tidak membantu masyarakat. Maka itu menjadi salah satu faktor dia letak jawatan. Letak jawatan di Baghdad. Kemudian dia hidup sebagai orang biasa. Jadi salah satu kesilapan yang sangat besar bagi pihak kita lah. Ya. Bila kita memahami 10 tahun Imam Al-Ghazali beruzlah, dalam kepala kita, Imam Al-Ghazali duduk dalam dewan, dalam bilik, beruzlah, tak bergaul dengan masyarakat, itu kesilapan yang sangat besar pemahaman itu. Imam Al-Ghazali semasa dia beruzlah, dia meletakkan dirinya bersama dengan masyarakat. Semasa beruzlah. Dia masih keluar dan dia masih menulis dan dia masih belajar. Dia belajar ilmu yang dia belum ada. Kerana tuan-tuan sekalian, sebelum dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, dia mengarang kitab Mizanul Amal. Mizan Al-Amal. Ketika di Baghdad. Kitab Mizan Al-Amal inilah kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Tapi tasawuf dalam bentuk teori. Tasawuf dalam bentuk teori tasawuf. Dan belajar tentang ilmu tasawuf. Berbeza dengan ilmu lain, Imam Ghazali mendapati ilmu tasawuf ini, ilmu dia tak boleh difahami melainkan dengan penglibatan. Dia tak boleh difahami. Sebab itu hari ini, macam kita sekarang ni, kita mengaji lah. Kita kata kalau kita nak mengaji kata tasawuf lah. Kita sebut. Tapi Imam Ghazali sendiri pun dia tak pernah sebut. Kata dalam Ihya Ulumuddin ni dia mengajar tasawuf. Jadi sebab tu sebagian ulama menyatakan bahawa Imam Al-Ghazali bukan ulama tasawuf. Imam Al-Ghazali adalah ulama ad-din dia panggil. Kerana kitab dia sendiri pun dia tak sebut kitab tasawuf. Dia sebut situ Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu agama. Kerana Imam Ghazali sendiri dia mendapati bahawasanya pada zaman dia sendiri, orang tasawuf ini dia memisahkan dirinya daripada agama. Dia maknanya dia bertasawuf sampai satu tahap itu dia cenderung untuk melupakan syariat. Iaitu apabila mereka sudah mencapai hakikat. Tapi Imam Al-Ghazali dia telah membina, dia mempelajari tasawuf, satu istilah digunakan. Imam Al-Ghazali dia mencari tasawuf, kemudian tasawuf menumpang dia. Itu dia panggil. Dia mencari tasawuf, apa yang dinamakan sebagai ilmu kebatinan, dia panggil ilmu menyucikan batin itu. Dia menyucikan batin dia dan dia menjadi ahli tasawuf. Kemudian dia menyempurnakan kekurangan yang ada dalam aliran tasawuf pada zaman dia, yang mana hanya mementingkan kebatinan tapi tidak mementingkan ilmu. Jadi sebab itu dalam Ihya Ulumuddin ini, dia melalui fasa-fasa itu. Maknanya dari sudut penghayatan batin dan juga penguasaan ilmu itu selari. Sebab itu kita perhatikan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, dia ada akidah, dia ada fiqh dan dia ada tasawuf. Akidah dia bukan akidah sebagai ilmu kalam, iaitu teori. Akidah Imam Ghazali ini adalah akidah yang dipadankan dengan fiqh dan tasawuf. Fiqh yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin bukan fiqh sebagaimana dalam kitab fiqh. Iaitu fiqh yang dipadankan dengan akidah dan juga tasawuf. Sebab itu dalam membahaskan tentang taharah, membahaskan tentang salat, membahaskan tentang zakat dan sebagainya, Imam Ghazali tekankan rahsia taharah. Rahsia dia panggil salat. Rahsia zakat dia panggil. Maknanya kita mengerjakan ibadat-ibadat yang namanya fiqh ini, tapi dalam keadaan kita ada tujuan yang kita nak capai, iaitu keredaan Allah Ta'ala. Ketakwaan itu sendiri. Jadi 3 bidang ilmu ini dicantum oleh Imam Al-Ghazali. Menjadi itulah ad-din yang sebenarnya. Dan dia meletakkan sama ada akidah ke, fiqh ke,
sama ada tasawuf kah, dia hanyalah sebagai jambatan untuk kita mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Ya, untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Kalau sebelum itu zaman dia seolah-olah dari segi tasawuf itu sendiri pun sudah lari daripada matlamat sebenar, iaitu apabila tasawuf itu dicari semata-mata untuk mengubat jiwa. Ya, untuk berasa tenang, untuk berasa zauq, takat itu saja. Dan seolah macam kita sudah mencapai matlamat apabila kita sudah mencapai makam fana. Tapi Imam Ghazali telah menyedarkan bahawasanya kita belum selamat walaupun kita bertasawuf selagi mana kita tidak berjaya mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Ya, bila kita berjaya mencapai kebahagiaan abadi di akhirat, barulah kita mencapai matlamat kita. Jadi dalam ulasan-ulasan itu dinyatakan bahawa bagaimana Imam Al-Ghazali sendiri daripada dia berada dalam ilmu dalam bentuk teori, kemudian dia bawa ilmu itu menjadi lapangan. Dan inilah kitab Ihya Ulumuddin. Dan kitab Ihya Ulumuddin. Suatu benda yang orang yang tak pernah baca kitab Ihya Ulumuddin, dia menyimpulkan bahawasanya Imam Al-Ghazali ini dia sama macam tasawuf-tasawuf yang lain. Iaitu cenderung meminggirkan diri. Cenderung untuk memisahkan diri dengan masyarakat. Tapi kalau tuan-tuan baca sungguh-sungguh dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, dalam bab Al-Adat saja ada 10 bab, Imam Al-Ghazali menceritakan tentang masalah perniagaan, dalam masalah pakaian, dalam masalah hubungan sesama kita dan sebagainya. Imam Ghazali sangat-sangat menekankan. Dan kita tak akan boleh mencapai kebahagiaan abadi di akhirat kalau kita tidak mengambil hirau tentang dunia kita. Halal haram kita, keluarga kita, di percakapan kita, begitu juga dalam masalah politik itu sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan rahmatullahi Allah Taala sekalian, ya, sukar sebenarnya. Kalau kita nak guna istilah sufi lah. Kalau kita nak menjadi seorang ahli sufi dalam sufi Imam Al-Ghazali, memang sesuatu yang memerlukan mujahadah yang sangat besar. Ya. Tapi kalau kita nak menjadi sufi dalam bentuk Ar-Rumi, Ibnu Arabi, itu sufi yang mudah sebenarnya. Yang sufi yang cukup dengan kita mencirkan diri dalam bilik, dalam rumah, kita berzikir, kemudian kita belajar falsafah tasawuf, dipanggil alam 10, alam 7 dan sebagainya, kemudian selesai masalah. Ya, kita boleh menganggap diri kita sebagai ahli sufi. Tapi tasawuf Imam Al-Ghazali ini, pengembaraan ilmu saja tu pun ramai orang sudah gagal pada peringkat itu. Ya, dalam peringkat ilmu saja tu pun sudah gagal. Tuan-tuan bayangkanlah 40 bab. Ya, 40 bab. Sekarang ni kita masih berada dalam bab ilmu. Kita masih berada dalam bab ilmu. Dan Imam Al-Ghazali seolah-olah dia tidak manjakan kita. Okey, kamu mengaji satu bab Quran, hadis, dipanggil. Kemudian asal ulama, selesai. Ya, tidak. Imam Ghazali ni dia dalam segala-gala halnya, dia seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa kamu tidak akan mencapai, walaupun Quran sudah menyampaikan kepada kamu, tapi kamu tidak akan boleh mencapai selagi mana kamu tidak merasai kelazatan ilmu itu sendiri. Ya? Selagi mana kita berasa, maknanya beginilah senang ceritanya sebab kita pun dah lama huraian ni, tapi rasa perlu untuk menguraikan dengan lebih jauh. Selagi mana tuan-tuan sekalian duduk dalam majlis ilmu masih tersengguk-sengguk, maka itu belum lagi mencapai. Dan belum lagi belum lagi mencapai. Ataupun macam kita sebut kata Imam Ghazali dalam kitab-kitab lain pun dia kata kelazatan yang sebenarnya adalah ma'rifah. Kelazatan yang sebenarnya dalam merentasi perjalanan menuju akhirat itu adalah kelazatan ma'rifah. Kita kena rasa seronoknya, lazatnya kita mengenal Allah. Sebab mengenal Allah ini dia bukan fizikal.
mengenal Allah ni dia bukan kelazatan fizikal. Mengenal Allah Ta'ala ini dia adalah kelazatan ma'rifah dia panggil. Sebab itu Al-Imam Malik Ibn Dinar, seorang awliya Allah, dia pernah menyebutkan, dia kata ramai manusia ni mati tanpa pernah mengecapi suatu kenikmatan yang paling lazat di atas muka dunia ini. Orang tanya dia, kenikmatan apa itu wahai Malik bin Dinar? Kami ini tak ada dah benda yang semua kelazatan kami dah rasa. Nak makan apa, kami dah rasa. Nak naik kereta apa, kami dah rasa semua. Begitulah pahaman dia. Lalu dia kata, ma'rifatullah. Kelazatan mengenal Allah. Ya, kelazatan ma'rifatullah. Itu sebenarnya dia kata kelazatan. Tapi kita tak rasa benda itu. Tidak rasa benda tersebut. Dan Nabi sendiri sebut kelazatan mengenal Allah ni dia bukan duduk kepada kita mengurungkan diri dalam bilik, kemudian kita berzikir, lalu kita berasa lazat. Begitu, tidak. Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, Nabi sebut apa? Dan hadis ni kalau anda baca pun, tuan-tuan sendiri pun akan hadir dalam kepala. Nabi menyatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara. Kalau seseorang itu dalam dirinya, dia dapat merasai ataupun wujud 3 perkara ini, dia sememangnya merasai kelazatan iman. Iman benda yang maknawi, tak boleh dijelmakan. Tapi dia ada tanda yang menggambarkan bahawa seseorang itu sudah merasai kelazatan iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia kasih, dia cintai daripada segala yang lain daripada keduanya. Dalam hidup dia ini, tidak ada yang lebih dia utamakan daripada Allah dan Rasul. Dan sekarang ni kita, macam kita lah, kita tengok diri kita sendiri, tak bagi kita tengok orang lain. Kita dah banyak berzikir contohnya. Bila selepas kita zikir itu, kita berdepan dengan realiti dunia luar, apakah benar Allah dan Rasul yang kita zikirkan tadi ni, Allah yang kita zikirkan tadi ni, lebih utama daripada segala yang lain daripada Allah dan Rasul itu. Macam mana sikap kita berdepan dengan harta? Macam mana sikap kita berdepan dengan sikap kita, sensitif kita kepada nasib Islam macam mana? Ya, kerana perkara yang paling Allah Ta'ala nak daripada manusia ini adalah dipanggil di antaranya ialah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada ucapan yang paling baik daripada orang yang menyeru manusia lain pada jalan Allah. Jadi bila kita bercakap, contohnya bercakap mengajak orang kepada Islam, itulah Allah Ta'ala melihat itulah ucapan yang paling baik. Jadi tapi kita banyak bercakap apa? Itu kita perhati tengok. Cakapan kita, walaupun kita dalam bilik suluk kita sebagai contohnya, dalam rumah kita berzikir, baca Quran dan sebagainya, tapi selepas itu, apa yang banyak kita bualkan? Ketika bersama kawan-kawan, apa yang banyak kita bualkan? Itu contoh. Yang keduanya, yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Ini tanda kemanisan iman. Bila kita kasih kepada seseorang, kita tidak kasih melainkan kerana Allah. Jadi sebab itu, bila sampai tang itu pun kita sebenarnya sudah menggambarkan kepada berbezanya penghayatan dengan dipanggil dengan kita sudah tidak lagi menghayati ataupun dalam pengertian lain apa yang menjelma kepada luaran kita itu sudah tidak menggambar lagi apa yang kita zikirkan. Ya, kerana banyak faktor-faktor kecintaan itu kerana apa? Kerana kita lah, kita minat dengan itu, kita minat dengan ini dan sebagainya, bukan lagi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, ayakrah yang ya'ud al-kufri, dia benci untuk kembali kepada kebatilan, kekufuran, sebagaimana dia benci nanti Allah akan murka kepada dia dan Allah akan menghumbankan dia dalam neraka. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tasawuf yang sebenar yang ingin ditonjolkan oleh Imam Ghazali ini memerlukan mujahadah yang panjang dan juga yang sangat tinggi.
Dan matlamatnya adalah kebahagiaan abadi di akhirat, bukan di dunia ini. Kita sambung sikit lagi, tuan-tuan sekalian, kemudian kita tamatkan insya-Allah majlis kita ini. Dan dengan pandangan tersebut, apabila anda perhatikan kepada ilmu, nescaya anda memperolehi pada ilmu itu sendiri suatu kesenangan. Jadi ilmu itu termasuk dicari untuk ilmu itu sendiri. Dan anda perolehi dengan ilmu itu jalan ke akhirat. Mana kita mengaji ni kena rasa lazatnya ilmu itu, makrifah itu. Kita nak mencari lagi, nak kenal lagi. Dan pada masa yang sama, ilmu itu dijadikan sebagai landasan untuk kita mencapai kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan akhirat dan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak akan sampai kepadanya selain dengan ilmu. Tidak akan sampai kepada Allah melainkan dengan ilmu. Kedudukan yang tertinggi bagi seorang manusia ialah kebahagiaan abadi. Dan suatu yang paling utama ialah jalan kepadanya. Yang jalan kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Dan tidak akan sampai kepadanya, yakni kepada mencapai kebahagiaan abadi di akhirat selain dengan ilmu dan amal. Dan tidak akan sampai kepada amal selain dengan mengetahui cara beramal. Maka asal kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah ilmu. Jadi ilmulah yang terutama dari segala amalan perbuatan, amal perbuatan. Betapa tidak, kadang-kadang mengetahui keutamaan suatu juga dengan kemuliaan hasilnya. Jadi ada ketikanya kelebihan sesuatu itu dengan melihat kepada hasilnya apa lepas ni. Hasilnya apa yang kita akan dapat. Dan anda mengetahui bahawa hasil ilmu itu ialah mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam. Menghubungkan diri dengan ketinggian malaikat, mana kita akan digolongkan oleh Allah bersama dengan para malaikat. Dan berhampiran dengan malaikat yang tinggi. Jadi sebab itu ahli falsafah Islam, dia kata alam malaikat ini adalah alam ukul. Alam intelek dia panggil. Hanya sahaja orang yang mementingkan intelek saja, ilmu, dia panggil, pengetahuan, dia boleh berada satu level dengan malaikat. Itu semua adalah di akhirat. Di hakikat sebenarnya kita tak akan dapatlah di dunia ini. Di dunia ini hanya kita dapat kelazatan ilmu dan juga beramal. Beramal, di akhirat nantilah barulah kita akan dapat melihat Allah. Kita akan berada dalam syurga menjadi tetamu Allah. Dan kita akan bersama dengan malaikat. Tapi di akhirat ini rohani saja. Fizikal tidak lagi. Belum rohani. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalaulah kita faham hakikat ini, tuan-tuan sekalian, kita kena sibukkan diri kita untuk belajar. Belajar beramal. Belajar beramal. Belajar beramal. Dua itu. Dan itulah hakikat kemuliaan yang sebenarnya. Tuan-tuan sekalian. Jangan tertipu dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, bila selalu dalam kuliah-kuliah selalu sebut, kadang-kadang tak tahulah, bimbang juga kadang-kadang takut orang panggil apa, bila selalu sangat kita sebut, takut orang silap faham. Ramai di kalangan kita orang Melayu ni, yang dia cari bukan ilmu, tapi dia mencari adalah dia panggil keluar biasaan. Luar biasa. Itu dia cari. Supaya dia tu berbeza dengan orang lain. Dia mencari zikir yang berbeza. Contohnya. Saya ni ada ijazah tarikat itu. Saya ni ada saya ni berguru dengan guru sekian-sekian. Tuan-tuan sekalian, alim ulama, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, mereka tuan-tuan sekalian, mereka tak akan cerita kepada kita mereka ambil ijazah daripada siapa, mereka berguru dengan siapa, kecuali dalam biodata saja. Dalam biodata itu pun, biodata itu kadang-kadang bukan mereka tulis. Biodata itu ditulis selepas mereka mati. Ataupun di hujung usia, untuk mengelakkan kalau sebahagian ilmu itu akan mati, berkubur bersama mereka lalu tak dimanfaatkan oleh orang di dunia ini,
maka mereka tulislah autobiografi, biografi mereka. Waktu itulah akan diceritakan tentang siapa guru dia mengaji di mana dan sebagainya. Tapi dalam tulisan-tulisan dia, dalam kuliah-kuliah dia tak cerita. Kerana dia nak jaga hati. Dan bagi dia itu bukan kelebihan. Itu bukan kelebihan yang sebenarnya. Tapi orang hari ini tuan-tuan sekalian, kadang-kadang semua benda nak di-snap, semua benda nak ditunjuk dalam Facebook. Kadang-kadang pegang tasbih pun nak tunjuk. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita bersama dengan ulama mana pun kita nak tunjuk. Dan kadang-kadang buat ibadat itu pun kita nak tunjuk. Tuan-tuan sekalian, maka dia berbeza dengan apa yang Imam Ghazali sebut ini. Jadi sebab itu kelebihan ni, biarlah kelebihan yang betul-betul dan juga siapa yang memandang kita lebih. Tuan-tuan sekalian, pentingkah orang melihat kita lebih? Penting sangat kita nak tonjolkan supaya orang lain melihat kita ni ada kelebihan. Begitu, begini dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, itu semua fata morgana. Itu semua adalah fata morgana. Kita memandang kelebihan, tapi sebenarnya kekurangan dipanggil. Kekurangan sebenarnya. Kita nak orang lain memandang kita lebih, tapi sebenarnya itu adalah satu kekurangan yang sangat ketara. Kerana dia masuk dalam satu bab, dalam ilmu tasawuf ini, dalam bab dipanggil sifat yang keji. Al-mazmumah, iaitu riya, ujub, sum'ah, dia panggil. Itu bukan kelebihan. Kelebihan ni ialah kita belajar, beramal. Menuntut ilmu, kemudian beramal. Menuntut ilmu dan beramal. Kalau ditakdirkan ada rezeki, kita mengajar. Itu baru kelebihan yang sebenarnya. Wallahu a'lam, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jagalah diri kita ini. Jaga diri kita. Allah Ta'ala pelihara kita insya-Allah. Dan supaya kita tidak kehilangan matlamat kita, iaitu kebahagiaan abadi di akhirat. Dan kita ingin Allah Ta'ala beri anugerah yang paling tinggi, iaitu ru'yatullah, yang dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan di dunia ini kita hanya melihat Allah dengan mata hati kita, kenal Allah, mata hati kita seolah-olah dapat melihat Allah, tapi di akhirat nanti kita akan dapat melihat Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kita berhenti di situ insya-Allah, nanti kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Esok hari Isnin. Isnin insya-Allah. Kalau tidak ada halangan, kita sambung lagi insya-Allah. Isnin. Soalnya kalau kita sempat habis bab ilmu ni pun dah alhamdulillah. Kita sempat selesai bab Kitabul Ilmi ni, panjang dalam kitab asal pun dalam berapa muka surat dah. Dalam hampir 100 muka surat dalam kitab asal. Lebih dalam 100 muka surat. Ya, dan 120 muka surat dalam kitab asal. Biasa kalau terjemah dia akan menjadi 200 muka surat. Tapi anda perhatikan kalau tuan-tuan dan sekalian, kalau kita boleh selesai bab ilmu ni pun kita dah tahu dah. Macam mana pandai-pandai kalau tuan-tuan atur selepas ini. Cari ilmu tuan-tuan dan sekalian. Jangan biarkan ustaz itu mengajar, ikut dia nak mengajar. Mesti tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang mengatur majlis ilmu lah, disuraukan dan sebagainya, minta tengok apa yang jemaah belum tahu, yang memerlukan. Bagi tahu dah ustaz-ustaz, kami nak minta, tapi dengan beradab lah. Kerana ustaz-ustaz ni, kadang-kadang kalau tuan-tuan mengatur dia, dia tak main mengajar nanti. Bila tuan-tuan nak atur dia. Tapi tuan-tuan sini ada keperluan. Tuan-tuan kena maklum kat dia, ustaz. Boleh tak ustaz ceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya mengenal Allah Ta'ala itu. Contoh begitu. Itu maknanya kita melengkapi, dia panggil. Melengkapi ilmu-ilmu yang belum kita ni. Walaupun mungkin kita tak sempat mempelajari kitab Ihya secara berurutan 40 bab itu, tapi tuan-tuan boleh aturkan kuliah untuk memenuhi 40 bab itu. Contohnya dalam bab tentang
Al-adat dipanggil. Ada 10 bab tentang adat, merangkumi tentang kehidupan lah. Panggil kehidupan seharian, berjual beli, muamalat lah disebut. Kemudian pakaian dan sebagainya, itu tentang atur ilmu itu. Satu sesi itu minta Ustaz, bolehlah Ustaz huraikan kepada kami dari segi muamalat ini, macam mana dikatakan muamalat yang menepati syariat. Contoh begitu. Jadi walaupun tidak mengaji dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi melengkapi bab dalam Ihya Ulumuddin, 40 bab semuanya. Jadi insya-Allah kita akan cuba selesaikan bab ilmu ini. Mungkin memerlukan dalam 20 siri lagi nepati itu. 20-30 siri lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lah insya-Allah ya.